Menyalahkan takdir adalah sama dengan menyalahkan Tuhan, jika tidak berusaha memperbaiki diri kita, dan tidak berusaha sedaya upaya. Mereka yang terpengaruh dengan sentimen dan nostalgia cara hidup yang tradisional akan menangis. Kejatuhan sesetengah negara yang maju adalah disebabkan keruntuhan akhlak atau kehilangan pedoman agama. Bangsa yang pengecut, yang menyerahkan pertahanan negara kepada orang lain, tidak akan hidup bahagia. Akhirnya, bangsa itu akan dijajah dan mungkin akan dihapuskan. Kebahagiaan tidak akan datang melayang. Pengorbanan dan usaha diperlukan, bukan dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri. Sesungguhnya, pada waktu kita kekurangan uang, tidak ada tindakan yang lebih berkesan daripada mengikat perut dan bekerja lebih kuat. Ini sememangnya dituntut oleh agama kita. Allah tidak akan memberi akal fikiran, tenaga, dan pancaindera kepada manusia, jika mereka hanya dikehendaki menunggu dan menerima nasibnya sahaja. Elakkan diri dari menghabiskan masa dan tenaga melawan musuh ciptaan. Hadapilah musuh yang ada di hadapan kita. Musuh yang sebenar, yaitu nafsu dan hasad dengki kita, yang tetap menjadikan kita sasaran sesiapa sahaja yang pintar dan berani. Upah untuk kerja memang penting, tetapi bekerja semata-mata karena upah akan menjadikan kita hamba upahan. Tidak ada cara yang lebih berkesan untuk mengekalkan kelemahan orang Melayu daripada menggunakan orang Melayu sendiri untuk melawan orang Melayu. Hidup adalah sementara saja, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menjadikan manusia supaya ia hidup dan kemudiannya mati, sama seperti haiwan. Tuhan mengurniakan akal fikiran dan menyediakan alam sekeliling dengan sumber-sumber tertentu, supaya manusia hidup lebih bahagia. Ingatlah, rebutan tahta negeri-negeri Melayu oleh kerabat di Raja Melayu telah menyebabkan negara kita dijajah selama lebih 400 tahun. Ingatlah dan insaflah, yang tamak akan kehilangan semua akhirnya. Keadilan tidak berarti jika ada pilih kasih atau takut. Demikian juga, ketegasan tidak bermakna jika kita memilih untuk bersikap tegas. Biar mati anak, jangan mati adat. Mungkin tinggi semangatnya, tetapi jika anak sudah mati, siapakah yang akan meneruskan adat? Kita perlu kekayaan karena kita mahu hidup bahagia, karena kebahagiaan adalah hak orang Islam. Tidak ada kebahagiaan bagi orang yang terdedah kepada segala macam tekanan oleh sebab kemiskinan. Politik adalah alat, bukan matlamat kita. Matlamat kita ialah kehidupan yang lebih bahagia. Hari ini kita hidup di zaman gergasi. Manusia kerdil tidak mungkin berjaya dalam masyarakat gergasi. Amanah, berjimat cermat, tekun dan kuat bekerja adalah sifat-sifat yang penting dalam mencapai kejayaan. Maruah bangsa dan maruah negara perlu dipertahankan. Jika tidak, kemerdekaan tidak bermakna. Apa artinya kemerdekaan? Jikalau sesiapa sahaja boleh mengongkong kita, apa artinya kemerdekaan?
jika kita letakkan diri kita di bawah telunjuk orang-orang lain. Menyalahkan takdir adalah sama dengan menyalahkan Tuhan, jika tidak berusaha memperbaiki diri kita, dan tidak berusaha sedaya upaya. Cita-cita kita untuk mempertingkatkan maruah bangsa, tidak akan tercapai dengan memaksa orang lain menghormati kita. Maruah bangsa adalah hasil daripada pencapaian bangsa itu. Bangsa yang bersusila, bersopan santun, berhemah tinggi, berbudi bahasa, rajin dan terkenal karena mengamalkan nilai-nilai yang mulia, dengan sendirinya akan bermaruah tinggi. Selagi kita berpikir dan berusaha secara kecil-kecilan, selama itulah kita akan miskin dan mundur. Dasar saja tidak akan menentukan kejayaan. Yang akan menentukan kejayaan ialah usaha kita melaksanakan usaha itu dengan ikhlas, tekun dan teratur. Jika kita ingin menjadi bangsa yang mulia, bermaruah dan berjaya, elakkan diri dari apa jua jenis rasuah. Orang Islam yang hanya menyalahkan takdir, sedangkan ia boleh memperbaiki nasibnya adalah orang yang kurang percaya kepada keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak menghabiskan masa berdebat berpanjangan, baik buruknya rancangan dan pendekatan ini, kita akan berjaya dengan lebih cepat. Insya Allah. Setelah mengenali kelemahan diri sendiri, maka baharulah seseorang itu akan dapat membetulkan dirinya. Amalan mengkritik orang lain tidak digalakkan karena orang lain tidak akan membetulkan diri mereka karena teguran dari kita. Kita tidak mempunyai pilihan. Jika kita mundur, kita akan dihina dan ditindas oleh orang-orang lain. Kita mungkin dikuasai oleh negara-negara dan orang-orang bukan Islam yang maju. Bahkan, kita mungkin dipisahkan daripada agama Islam. Kerajaan yang hanya ingin populer akan bangkrapkan negara. Sejarah menunjukkan, cuma bangsa yang mampu mentadbir bilangan manusia yang lebih ramai sahaja, yang dapat menegakkan negara besar dan kuat. Apabila pemimpin empayar Islam lupa kepada ajaran Islam, dan mereka asyik dengan keseronokan hidup, maka empayar mereka pun merosot. Yang menjadikan sesuatu ilmu itu baik atau buruk, bukanlah ilmu itu tetapi cara manusia menggunakannya. Yang dimaksudkan dengan etika kerja ialah semangat dan cara bekerja yang diasaskan oleh nilai moral yang tinggi dan membelakangkan nafsu. Janganlah sengaja mencari kesalahan pemimpin, supaya kita boleh menolak 1000 kebaikan yang boleh dicontohi. Sebenarnya, jika kita benar-benar menurut ajaran Islam berkenaan dengan kerajinan, menuntut ilmu, mencari nafkah, kebersihan, ketahanan dan lain-lain nilai yang baik, kita tidak perlu pandang kemana-mana lagi.